untuk Perak tidak dapat dinafikan. Namun begitu, Ahmad Syihan sebenarnya berjaya untuk menafikan cubaan demi cubaan Perak, dan itu dia JDT berjaya menghasilkan 2 jaringan seawal minit yang ke-7. Dan mungkin boleh diperkongsikan Firdaus sendiri tentang separuh masa yang pertama ni. Untuk pasukan Perak, mereka ada beberapa peluang yang tidak berjaya diterjemahkan. Hasil kesilapan, ada kesilapan daripada Jordi Amat sebentar tadi dan percubaan jauh daripada Wan Zek. Cuma kawal emosi. Kawal emosi untuk separuh masa kedua. Kita tak nak kehilangan pemain. Betul. Lebih banyak damage yang boleh dilakukan JDT jika mereka Perak kehilangan pemain. Betul. Itu sebenarnya antara perkara yang perlu dititik beratkan. Bila sebut tentang kawal emosi ini adalah antara yang ditekankan juga oleh pihak berkuasa, yang mana untuk malam ini sendiri 300 sebenarnya, lebih 300 anggota diturunkan untuk mengawal keadaan kerana tidak mahu sejarah berulang kembali, iaitu kalau ingat kembali ataupun imbas kembali pada tahun 2014 yang mana ada persengketaan antara fans sebenarnya. Tapi apa yang kita saksikan untuk separuh masa yang pertama berlaku di atas padang sendiri. Okey, baik. Jaringan yang berjaya dihasilkan oleh JDT seawal minit yang ke-7. Tandukan Oscar yang mungkin boleh kita perkatakan. Ya, cantik kerana ia bermula daripada Oscar Ribas, hantarannya kepada Herberty, kemudian selepas hantaran tersebut dia pantas untuk berada dalam kawasan penalti dan di kawasan yang tepat pada masa yang tepat. So ya, untuk Oscar, ya itulah komitmen beliau, kerja keras beliau, dan Herberty dengan kualitinya dengan kaki kiri jika anda membenarkan dia melakukan hantaran. Ya, saya telah mengatakan sebentar tadi, apabila Afif berada rapat dengan dia, Wan Zek juga perlu lebih rapat kerana apabila dia memotong ke kaki kirinya, inilah hasilnya apabila dia meletakkan bola dalam kawasan penalti. Jadi itu sebenarnya strategi ataupun bisanya JDT sendiri. Segenap ruang dan juga peluang Imas sebesar Zara sekalipun mereka mampu untuk merebut dan juga menghasilkan jaringan. Baik, itu jaringan pertama, dan seterusnya beberapa minit kemudian pada minit yang ke-12. Ini saya suka kedudukan Arif Aiman itu sendiri yang cukup orang kata sukar sebenarnya, tapi beliau berjaya menzahirkan. Sebelum kita berbincang mengenai Arif Aiman, kita perlu bincang juga hantaran daripada Jordi Amat. Beberapa kali kita melihat dia menghantar hantaran tepat kepada pemain. Centre back yang memiliki kualiti hantaran dan individual brilliance yang dimiliki oleh Arif Aiman. Dan kita lihat Farhan sedikit ke near post dan beliau dilemaskan oleh Arif Aiman. Saya okey dengan kedudukannya, tetapi di situ dia perlu lompat lebih tinggi. Saya rasa dia mungkin ingat bola tu akan keluar untuk satu goal kick, tetapi untuk Arif memikirkan untuk melakukan itulah sangat-sangat cerdik kerana seorang pemain muda yang menunjukkan kematangan yang begitu hebat. Arif, boleh kita perkatakan kedudukan yang tepat, posisi yang tepat, tapi bijaknya itu mampu untuk menghasilkan jaringan yang kedua. Okey, baik. Tetapi di waktu yang sama, kita tidak boleh untuk menafikan cubaan demi cubaan yang dihasilkan oleh Perak. Tetapi itulah dikata luck itu tiada kerana Ahmad Syihan beraksi dengan cemerlang pada malam ini, dan mungkin kita boleh saksikan cubaan yang pertama pada minit yang ke-9. Baik. Ya, cubaan daripada sepakan penjuru bermula dengan tandukan daripada Sande dan seterusnya disambung oleh Seseneng dan diselamatkan oleh Syihan. Bijak daripada Syihan sebenarnya, tenang membaca keadaan dalam kelam kabut seperti itu, Nini. Ya, kedudukannya perlu tepat dan reaksinya juga perlu pantas. Itulah yang dia tunjukkan. Itu adalah sebab mengapa dia adalah nombor 1 untuk negara, nombor 1 untuk JDT. Jadi boleh kita kata pemain JDT sendiri sebenarnya cukup bijak dalam posisi masing-masing. Baik, dan seterusnya cubaan yang kedua boleh kita katakan pada minit yang ke-43, Wan Zek. Ini dari jauh, tetapi itulah dia, Syihan sekali lagi beraksi cemerlang. Ya, datang daripada kesilapan Jordi Amat, seperti sudah telah mengatakan apakah yang berlaku kepada Jordi Amat. Kita biasa lihat dia dengan hantaran-hantarannya yang tepat, tetapi di sini Wan Zek dia lihat ada ruang, ada masa untuk melakukan percubaan, tetapi ia perlu lebih baik untuk menewaskan Syihan daripada jarak seperti itu.
Syahan ini adalah orang kata individu yang perlu difikirkan sebenarnya, dibaca. Dia antara individu yang perlu dibaca dengan lebih tepat oleh pemain-pemain Perak sebenarnya untuk menghasilkan sekurang-kurangnya satu jaringan untuk malam ini. Baik, mungkin kita boleh saksikan statistik secara keseluruhannya bagi separuh masa yang pertama. Kalau saya katakan tadi, kita jelas kelihatan bahawa perlawanan pada malam ini berat sebelah. Kalau Daus boleh kongsikan? Yep, dengan penguasaan 60% kepada JDT, 40% kepada pasukan Perak dan shot on target 4 tidak jauh dengan pasukan Perak sebenarnya. Cuma conversion ke dalam gawang itu yang memainkan peranan untuk JDT dan juga pasukan Perak. Dan deretan kad kuning itu agak merisaukan. 3 untuk Perak, 1 untuk JDT. Ya, dan kad kuning kepada 3 pemain yang agak penting, Sunday, Luciano dan juga Wan Zaid Haikal. So mereka perlu berhati-hati di separuh masa yang kedua dengan tackle-tackle yang mereka lakukan seperti anda katakan, kawal emosi. Sebenarnya bila kata tentang kawal emosi, sebelum itu pastinya ada provokasi. Jadi mungkin kalau boleh dikatakan tentang provokasi yang dicetuskan oleh kedua-dua pasukan ini? Kadang-kadang sebagai pemain kita tahu dia mempunyai kad kuning, kita sengaja melakukan sesuatu kepada beliau untuk mendapatkan satu reaksi daripada beliau. So inilah sesuatu yang perlu dikawal daripada 3 pemain yang mempunyai kad kuning. Arif juga mempunyai kad kuning. So menarik untuk melihat bagaimana mereka mengawal diri di separuh masa yang kedua. Itu sebenarnya selain pada aksi mereka, sebenarnya kawalan emosi itu juga penting untuk disaksikan kerana bagi pihak lawan ataupun penyokong-penyokong pihak lawan mesti mengharapkan marah, okey, supaya layangan kad yang seterusnya. Baiklah, Perak tidak boleh berdiam diri untuk separuh masa yang kedua. Banyak yang perlu diperbaiki dan mungkin di bilik persalinan coach kata perlu membaca ataupun memulihkan beberapa bahagian yang mungkin boleh digambarkan oleh Daud sendiri. Yep. Kita pernah melihat video klip Yusri Cik lah di bilik persalinan di separuh masa memberikan motivation, high spirit football yang cuba diterapkan kepada pemain-pemain yang bermain, dan saya pasti sesuatu akan berlaku di bilik persalinan Adni, dan separuh masa kedua Perak perlu meningkatkan lagi permainan mereka. Jika pada Adni sendiri bagaimana? Apa yang perlu dipulihkan ataupun diperbaiki oleh Perak sendiri? Bagi saya, jika mereka lihat separuh masa yang pertama itu, di momen mereka yang sangat-sangat positif, mereka boleh memegang bola dengan lama, hantaran daripada bahagian midfield ke bahagian defend ke bahagian midfield semula, dan kemudian mereka mencipta satu peluang. So jika mereka dapat mengekalkan momentum tersebut, yakin yang mereka boleh melakukannya, mereka sentiasa akan mempunyai peluang. So bagi saya, di separuh masa yang kedua itulah yang perlu diteruskan, dan juga mereka perlu berhati-hati dengan kedudukan garisan pertahanan mereka. Jika terlalu tinggi, apa yang dilakukan oleh Jordi Amat dengan hantaran beliau itu boleh berlaku dengan lebih banyak. Tetapi jika mereka dapat bijak untuk berada dalam posisi yang sesuai, mereka boleh menghalang JDT daripada menjaringkan lebih gol, dan juga mungkin mereka boleh kembali dalam perlawanan semula. Baiklah, itu dia apa yang perlu diperbaiki oleh Perak yang boleh dikongsikan. JDT pastinya dalam misi untuk memenangi perlawanan separuh akhir yang pertama ini. Okey, kalau untuk prediction kita yang pertama tadi gagal. Untuk yang kedua ini bagaimana? Saya rasa JDT akan menambah jaringan. Saya rasa dengan keadaan padang mungkin pemain-pemain Perak akan menjadi lebih penat. So mungkin 2 lagi tambahan jaringan daripada JDT. Jadi 4-0. Okey, kalau dia 4-0 saya tak boleh nak sama dengan dia kan. Nanti dia kata kita tiru. Okey, untuk okey, kalau untuk saya pula untuk full time 4-1 lah. 4-1 lah. Tak ada. Saya 5-0. Okey, baik. Apa kata? Kita akan terus saja bersama Firdaus untuk menyaksikan separuh masa yang kedua pertemuan antara Perak dan juga JDT. Silakan, Daus. Di ambang separuh masa kedua, persiapan